أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak Masjid Al-Bukhari kerana berikan peluang kepada kita untuk meneruskan pengajian, mengambil pengajaran daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Dan kali ini adalah selang bulan lepas tak ada, kita ganti, ada kuliah guru kita Ustaz Salatif, semoga Allah merahmati, berikan kebaikan berpanjangan kepada guru kita. Kemudian minggu ni kita sambung. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada hadis yang ke-8. Betul? Selalu tanda kan? Hadis ke-8. Okey. Baik, disebabkan kita masuk hadis yang ke-8, 8 kali 5 40, maknanya ini 1/5 daripada kitab. Oleh itu, saya dengan rendah diri minta izin kalau boleh tak kita adjust sikit kedudukan kita bagi cantik, bagi comel, sebab sekurang-kurang dah 10 bulan kita duduk lagu ni kan. Kali ni saya adjust sikit. Lepas ni yang adjust ni duduk lagu ni lah sampai 8 bulan pula. Lepas tu kita tengok lagu mana. Sebab ilmu ni dia punya aplikasi dia tu yang kita mau, kita nak bagi semua orang dapat, insya-Allah. Okey. So cara dia macam mana? Boleh tak saya minta tuan-tuan mai duduk dekat sikit, mai duduk sampai sini. Bagi rapat, tak mau ada renggang-renggang ni mai dekat. Orang perempuan minta izin haji, kalau nak sandak mai sandak tepi ni. Saya nak minta orang perempuan keluar mai duduk dekat hak simen putih ni. Marmar putih ni mai keluar sikit. Macam ni. Lepas ni haji kita duduk lagu ni tu. Boleh no? Senang. Boleh no? Kita duduk lagu ni tu. Ejah. Mai. Ambil kursi nak sandak. Kita bukan kelas alim. Kelas alim ni dia lain sikit lah. Kita ni kelas ulang kaji. Kita duduk lagu ni senang. Jadi hak duduk dalam pun boleh keluar mai. Bagi semua tengok elok, tak payah duduk lagu tu lah. Tak mau mami duduk lagu tu. Tak syok. Kali ni duduk tegak lagu tu. Tengok haji semua tegak lagu tu. Sebab tajuk hari ni luar biasa. Yang riwayat hadis pun sempoi. 14 hari bulan 9 pun sempoi juga. Sekali lagi saya sebut bersama.
Memang kena. Hari ini memang kena. Orang kata bagai mengantuk disorongkan pantat. Tak tahulah kena ke tak peribahasa tu, tapi tahun tu lah kira bunyi dia tu, insyaAllah. Okey, baik. Jom sama-sama kita mulakan bacaan kitab hadis 40 kita dengan kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah. Kita niatkan Al-Fatihah kita dihadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan kepada sekalian kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, guru-guru kita, para masyayikh kita, terutamanya Imam An-Nawawi dan juga Syekh Mustafa Abdul Rahman yang mengarang kitab tafsir hadis 40 ni yang kita baca hari ini yang ni. Mudah-mudahan, dan juga semua pengarang-pengarang kitab hadis 40 yang ada di tangan tuan-tuan, hadiahkan kepada guru-guru yang alim ini dan kepada ahli keluarga kita dan kepada sekalian muslimin muslimat. Semoga Allah mencucuri rahmat di malam Jumaat ini, doa makbul. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas semua ruh yang pergi dahulu daripada kita, dan semoga Allah menetapkan hati kita boleh mengaji elok, duduk macam ni nanti sampailah kita khatam insya-Allah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunkan dosa kami semuanya, yang lalu, yang akan datang, sengaja tidak sengaja, terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, pasangan kami, adik-beradik kami dan pasangan mereka, anak cucu cicit keluarga kami semuanya soleh-solehah, dan jadikan kami teguh mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah baginda, dan selesaikan kami mengaji hadis 40 dan khatam. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang iaitu Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi tulis kata al-hadithus thaminu, hadis nombor 8. Al-hadithus thaminu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala atau kama qala rawahul Imamul Bukhari wa Muslimu muttafaqun alaih. Baik, hadis yang ke-8. Hadis ini, ingat, saya ulang sekali lagi kalau siapa yang nak tulis nota, hadis tidak dinamakan tajuk oleh Imam An-Nawawi dengan menamakan nombor hadis sahaja. Pasal setiap orang yang baca terserah pada dia nak faham hadis ni macam mana berlandaskan neraca ahli sunnah wal jamaah. Contohnya, dulu saya baca hadis ni dalam keluarga, faham kod lain. Bila dah baca lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga,
hari ni faham kod lain, boleh faham. Jadi satu hadis boleh faham banyak. Apa dia punya dalil dia? Dalil dia, Nabi kita ada satu mukjizat, nama dia Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim, satu perkataan pendek boleh faham sampai kiamat. Cerita dia lagu tu. Satu perkataan pendek je, satu hadis ya, pendek ya, 3 baris ya, tapi sampai kiamat orang akan sentiasa faham benda baru, faham benda baru, faham benda baru sampai kiamat. Tu Nabi punya mukjizat, Jawami'ul Kalim. Dalam bahasa Arab dia, kalau nanti nak cari apa dia, Jawami'ul Kalim, satu perkataan ringkas tapi fahamnya sampai kiamat akan ada benda sentiasa faham baru. Itu Nabi kita punya mukjizat. So sebab tu Imam An-Nawawi lebih alim daripada kita. Dia tahu nota hadis 40 yang dia karang ni. Tu saya kata tu. Dulu kita mengaji kat 10 bulan lalu sebelum pilihan raya. Lah ni orang semua pakat kalut pula duk bincang nak buat yang ni bagi jadi silibus. Kita habang awal dah. Siapa yang nak pegang Islam, nak kenal Islam, kunci pertama bekalan akhir zaman mesti hadis 40. Sebab yang mengarang ni bukan orang biasa. Ini salah seorang daripada wali kutub, Imam An-Nawawi, Maulana. Jadi Imam An-Nawawi karang, dia kata pegang ni sebagai asas hidup kita. So alhamdulillah kita dah baca 8 hadis. 8 hadis cantik. Hadis pertama tentang niat. Jadi semua orang bersihkan niat. Hadis kedua, asas agama Islam. Kok mana mesti P4 ni? Mesti rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Rukun iman, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada qadar. Yang ketiga, akhlak. Mesti ada. Macam hari ini kami baca kami baca tajuk hari ini, golongan yang mendampingi Nabi di syurga. Ada orang masuk syurga tapi tak duduk dengan Nabi. Ada orang dia masuk syurga dapat jiran dengan Nabi. So apa salah satu ciri-ciri orang yang nak duduk jiran dengan Nabi dalam syurga? Salah satu hadis dia ialah Nabi sebut, inna min ahabbikum, sesungguhnya di kalangan hampa orang yang paling aku syok sekali dan orang yang paling aqrabakum, orang paling rapat dengan aku sekali, maknanya jiran dengan aku dalam syurga, ahasinukum khuluqan, orang yang paling baik akhlak dia, orang yang paling comel akhlak dia, dia orang paling rapat dengan aku dalam syurga, jadi jiran. Sebab tu dalam agama Islam akhlak mesti nombor 1. Sebab tu macam kita membina manusia, dia bukan macam bina telefon. Dia macam contohnya, dulu nak main telefon susah. Nak dapat telefon ni dia kena main Nokia dulu, main dulu Ator tu besar tu. Ni depa ni tak bisa tengok tu. Tu kalau telefon tu macam botol air tu. Duk tu ada aerial. Kira kalau beli hak budak-budak ni tu pun kira boleh berlakon orang percaya. Hak botol air panjang tu kan. Halo, Amerika lah. Ya, saya. Boleh buat lagu tu. Dulu Ator panjang. Nak dapat telefon macam kita ni susah. Lah ni setiap 2-3 bulan handphone baru, 2-3 bulan handphone baru. Kita menjadi tak ada nak ligat. Pasal apa? Sebab yang ni gadget ni dia multiply, dia berganda. Manusia tak boleh berganda. Otak kita dia tokokkan, tambah satu. Manusia ni dia kena tambah 1. Dia bukan boleh duk ambil mic sebuah 10 50. Tak boleh. Manusia rosak, hancur hidup dia. Jadi disebabkan kita ni
satu ulama susun, macam Imam Al-Ghazali susun, Imam An-Nawawi dia susun apa silibus kat sekolah kita. Mula belajar selawat, belajar baca Quran surah lazim, nampak? Baca tu, kemudian akhlak, jalan depan orang tunduk, makan tangan kanan, tunggu orang tua makan, jangan serbu ambil dekat meja terus. Kita dulu diajar. Hari ni orang semua nak buat kononnya macam cara betul, lah tengok jadi terus. Pemuda-pemuda zaman sekarang dia jadi celaru dia punya identiti dia. Dia tak tahu nak pergi ke mana. Pasal langkau banyak. Dia tak mau buat cara manusia. Satu, tertib tu tak mau buat. Sedangkan ulama dah susun. Islam mesti ada 3 ni. Tambah satu lagi. Akhir zaman. Akhir zaman bekai kena ada. Sebab apa? Siapa tak mahir ilmu akhir zaman, dia akan kecundang dalam dia buat percaturan. Dia akan kecundang. Dia kecewa banyak, jiwa kacau. Kecewa banyak, jiwa kacau. Hari ni berapa ramai orang kecewa. Kecewa ketika kahwin. Dia ingat dia kahwin dengan seorang lelaki. Lelaki ni kira macam malaikat. Kahwin-kahwin tengok lah orang biasa. Memang orang biasa. Tapi sebab dia sangka sama macam dalam cerita, kecewa dia. Yang lelaki sama kahwin dengan perempuan, ingatkan bidadari syurga, tengok-tengok lah orang biasa, kecewa dia. Tapi orang biasa tu betul. Sebab akhir zaman dia tipu mata kita, dia bagi nampak betul. Sama juga macam mengangkat pemimpin. Ada orang dia angkat pemimpin, tengok-tengok alamak, kecewa. Ada orang angkat ketua Allah, kecewa. Ingatkan nak ikut dia, banyak dah. Bila orang dapat jawatan, orang lupa sebagai, kecewa. Tapi kalau kita baca akhir zaman, kita tahu dah ciri-ciri orang akhir zaman apa dia. Mesti ada. Jangan kecewa, sebab kalau kita nak jadi hak kita, Nabi pembohong. Mustahil Nabi pembohong. Jadi mesti ikut yang Nabi punya baru betul. Nampak? Kita tak kecewa, tak teruk dalam hidup kita. Kita tahu, okay, tak apa, kita cuba lagi lain kali, kita buat lagi elok, kita perbetul lagi. Sama macam suami isteri. Hari ni kita bertengkar, tak apa, lena. Esok mula lain balik, kosong-kosong. Habis cerita. Apa yang nak berangkai sampai ke anak cucu? Hari ni bergaduh, sedisih sikit, tak kenal hang ni, wak. Malam lena, bangun, start balik baru. Habis cerita. Apa masalah lah? Apa yang sampai nak pergi bercerai-berai? Betul? Biasa hari ni memang tara nak habis hari tu penat sikit lah. Orang duk mengata dan sebagainya, tak apa. Tutup mata lain lah. Esok bangun balik. Mula balik baru. Tak usah, tak tahu. Sebab ilmu akhir zaman ada. Kita ada tahu, kata Allah ada pesan kat kita. Ketiga, Imam Nawawi highlight balik. Betul 4 benda, tapi jangan lupa ada satu yang paling penting, rukun Islam. Sebab tu dalam hadis kita ni, dia akan sangkut dengan rukun Islam sekali lagi. Lepas tu mai hadis yang keempat, dia cerita dekat kita, kenal diri kita. Ni semua sama. Tak ada lebih, tak ada kurang kecuali takwa. Siapa boleh kenal takwa kita? Allah Ta'ala aja. Jadi jangan jangan lupa tak ketahuan Allah. Biasa kita semua sama aja. Jalan atas muka bumi ni sama. Yang beza kita takwa. Takwa ni siapa hitung? Allah. Manusia tak ada. Mana boleh baca hati budi? Kita boleh tengok pada akhlak saja. Nombor 5, dia tahu bila kita dah mula seronok dengan agama, kita nak buat macam-macam. Dia letak batasan. Jangan duk buat bid'ah. Jangan duk buat bid'ah. Ni hari ni tengah berlaku konflik teruk ni. Nak buat. Saya beritahu tuan-tuan elok-elok. Benda bila mai saja nama bid'ah, dia khilaf. Clear. Mailah cakap macam mana pun, bid'ah khilaf. Sebab apa? Dia ada perbincangan. Tengok saya. Zuhur berapa rakaat? Tak akan ada orang kata khilaf. Zuhur 5 boleh ke?
nak boleh. Lohor 4, awal sampai kiamat 4, takkan bertambah. Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4, Subuh 2. Ada lagi tak sembahyang fardu? Tak ada. Habis. Yang ni bukan khilaf, yang ni sepakat. Boleh tak? Puasa fardu Ramadan saja, kecuali yang nazar tu tajuk lain. Yang betul Ramadan saja. Haji boleh tangguh, ada kemampuan buat, tak ada tak apa. Boleh buat umrah selesai. Boleh tambah lagi tak selain daripada haji tu kena pergi ziarah tempat lain? Tak ada. Haji sepakat. Bid'ah khilaf. Tajuk bid'ah khilaf. Bila khilaf, dia tak akan ada siapa paling betul, siapa paling salah. Cukup. Jadi janganlah bergaduh sampai siapa paling betul, siapa paling salah. Sebab memang khilaf. Terutamanya kita yang orang tua ni, orang dewasa ni, duk dengar khilaf ni, daripada awal tu. Daripada awal berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun sudah ni telinga duk dengar. Sampai lah kalau bergaduh juga lagi, kita tak cerdik. Tak cerdik. Tak mau lagu tu. Geng pengajian kita, naik saja tajuk. Apa tajuk ni? Khilaf mereka nak bincang bid'ah ni. Tak apa nak kata. Mereka kata hak geng ni betul. Hak ni, geng ni betul. Tak apa. Ambil yang kami pergi, kami selesai. Tak ni kami nak cakap lagi dengan hang ni. Nak cakap apa lagi? Hang duk buat benda tak kena. Dia lah tak apalah. Hang tengok kami tak kena, kami tengok hang tak kena, sama. Sama. Dia tak boleh pergi dah. Takat tu tak boleh pergi dah. Jadi kita yang mana yang duk mengaji cerdik tahu. Imam Nawawi bubuh hadis yang kelima. Bid'ah. Dia sebut. Jadi kita kena faham. Lepas tu saya kata, kalaulah Malaysia nak pakai hadis 40, kita semua kena terima bahawa hadis-hadis dhaif kita akan pakai. Sebab muqaddimah hadis 40 adalah hadis dhaif. Ayat tak payah bincang lah. Pemimpin putus lah, bacalah hadis 40, selesai. Khalas. Senang. 5. 6. Dia cerita betul apa? Hadis yang ke-6. Okay, hadis ke-6 ingat tak? Hadis yang membincangkan tentang halal dan haram. Sembang ni apa ni, mai ni bid'ah. Halal haram balun serupa. Tak payah. Apa yang bid'ah? Bid'ah tu khilaf, halal haram tu wajib. Betul? Ni sembang bid'ah. Hak yang halal haram semua hentam sama. Mana boleh? Harta zakat, makan apa semua, mana boleh? Zakat ni untuk asnaf 8 saja, bukan boleh duk balas kat siapa-siapa. Ni kita sembang bid'ah. Duit zakat makan, curi, buat apa? Dosa. Ni cerita. 6, 7. Apa dia? Hak baru-baru 2 bulan lepas. Ingat tak? 7. Apa dia? Ad-dinun nasihah. Agama ni nasihat. Jadi cara nak cakap, hak Piramli buat tu betul dah. Hak Piramli buat tu betul dah. Pakai yang tu. Kita orang utara ni pakai yang tu. Apa dia? Apa? Jangan marah. Kalau marah kena jual. Halo. Jangan marah. Kalau marah kena jual. Relax lah dia. Marah. Apa tu satu lagi apa dia? Apa tu? Aku bukan marah, nasihat. Butang baju Melayu aku mana bah? Bukan marah, nasihat, relax. Itu agama. Hari ini hadis yang ke-8. Jom kita tengok apa cerita dia. An Ibni Umar, daripada anak Sayyidina Umar, namanya Abdullah. Seorang yang alim, seorang mufti, seorang periwayat hadis yang kedua terbanyak selepas daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah. Maka dia kata apa? An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Maknanya Abdullah diredai, Sayyidina Umar diredai. Maknanya dua-dua sahabat Nabi.
Baik, sebelum ni kita tak biasa bincang, walaupun hadis ketiga patutnya kita bincang, tapi kita tak sebut. Abdullah bin Umar lahir ketika mana Nabi umur 40-41. Maknanya ketika peperangan Badar, umur dia 13 tahun. Umur dia 13 tahun, 14 tahun. Umur Abdullah bin Umar. Maknanya dia tu solid, tengok Islam, membesar dalam keadaan Islam, ditambah pula dengan ayah dia champion Islam, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau beberapa kali dipanggil untuk jadi mufti di kalangan para sahabat. Kebanyakannya dia tolak, cuma dia ada sekali dua lah yang dia, sebab dia ada syarat dia. Dan beliau selepas Sayyidina Osman, beliau biasa dilantik juga untuk menjadi khalifah, tapi tak mau lari. Takut. Ini para sahabatnya pendirian orang alim. Kita ni kalau orang lantik syok, silat-silat lantik diri sendiri. Tapi para sahabat ni pasal mereka alim, mereka tahu berdepan dengan Tuhan ni banyak benar tak lepas. Bila lantik, bayangkan ketika Sayyidina Osman tu Islam dah champion macam mana, 2/3 dunia, mana ada orang miskin. Kalau ingat Masjid Nabawi, bumbung Masjid Nabawi itu ada dua. Kalau tengok dalam apa struktur dia, masa pakai pelepah tamar tu, hak yang dia keluar macam kita ada buat pelepah kalau gitu kan, tunjuk dulu tu. Tempat semayang ni satu, belakang ada satu. Belakang tu tempat orang miskin. Tu lagu tu bumbung dia kalau tengok. Masa zaman Sayyidina Umar, bumbung tu semua tak ada, kosong. Pasal apa? Orang miskin tak ada tu. Tak ada orang miskin. Tak ada orang miskin walau satu orang. Cuba bayar. Kalaulah kata hari ni menangis tak makan, esok kaya lah. Hari ni menangis tak makan, esok kaya lah. Tak ada orang miskin tu. Buang bumbung tempat orang miskin tu, buang struktur, bina balik elok-elok Masjid Nabawi tu. Mai zaman Sayyidina Osman, melimpah ruah harta, melimpah ruah. Jangan katakan orang Arab zaman Rasulullah, even alam Melayu sebelum didatangi oleh kumpulan-kumpulan penjajah, kaya-kaya. Ditulis di dalam kitab, sekurang-kurangnya orang-orang Melayu yang berdagang di alam Melayu, setiap seorang ada duit dalam tangan dia, cash, timbal balik dengan emas dan sebagainya, apa yang kita kira hari itu 120,000 ringgit seorang dalam tangan. Punya kaya. Islam lah tu semua orang Islam lah. Ketika tahun 1480 lebih tu, sebelum Turki jatuh tu, alam Melayu semua orang Islam. Islam lah tu. Tu yang boleh jatuh tahun 1511 tu, 1511. Tahun 1800 apa orang mai serang apa semua. Pasal apa? Sebab terlalu kaya alam Melayu ni. Bayanglah setiap seorang cash dalam tangan 120,000. Punya kaya. Zaman Islam, Turki Osmaniyah apa dulu memerintah. Awal lagi daripada tu zaman Sayyidina Osman, mewah. Jadi kalau dia naik khalifah, nak implement, tapi bila dengar naik khalifah, lari duduk dalam rumah. Sampai orang kena ugut. Kalau hang tak keluar, kami bunuh hang. Tu. Punya tak mau jadi khalifah. Tak jadi. Sampai sudah mana jadi khalifah. Jadi orang alim. Abdullah bin Umar. Dia hidup sampai kepada zaman khilaf.
perang sekali lagi. Zaman Sayyidina Ali lawan dengan Sayyidina Muawiyah. Sekali kita akan cerita tajuk dia. Jom kita baca dulu. Apa dia? Abdullah bin Umar kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, kata Nabi, umirtu, Nabi habaq, aku diperintahkan kepada aku. Nabi tak kata pun hamba. Cuba tengok ayat tu betul-betul. Nabi tak kata hampa. Nabi kata diperintahkan kepada aku. Kita dah abang dah tadi. Nabi ni mulut dia mukjizat. Dia cakap mesti kena. Dia cakap mesti kena. Sebab tu Nabi berhati-hati. Dia tak kata pun, aku perintahkan kamu semua. Ni hadis ni. Tu tanda tu umir tu kena bulat. Aku diperintahkan ke atas aku. Jadi kalau hampa nak baca hadis ni, hampa kena tengok aku. Apa aku buat, hampa tiru aku. Aku tak perintah ke hampa. Tu kena baca betul-betul. Apa dia? An uqatilan nasa, untuk membunuh manusia, untuk memerangi manusia. Jadi Allah, Nabi kata apa? Aku diperintahkan. Jadi nak tahu cara menjalankan perintah tu kena tengok aku. Ini memang totally, ni kira memang apa tajuk hari ni bukan kita pilih. Ni memang tajuk silibus kita. Tapi kena dengan perbincangan hari ni. Sekali lagi kita akan sebut. Ni tuan-tuan tengok sikit hari ni dia akan bincang benda macam-macam benda akan jadi. Tajuk ni kena. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kita tak tahu siapa dia manusia tu. Tak tahu siapa dia. Dia tulis manusia. Semua orang ke? Tak tahu. Kena syarah dulu dia. Hatta yashhadu, sehinggalah mereka ini mengaku. Apa dia? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Yang tu saja. Mana? Sambung. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan Nabi Muhammad Rasulullah. Sebab tu kita, ulama-ulama dulu, bila mereka nak bergaduh, nak bertojai, mereka akan tanya lu, hang syahadah apa? La ilaha illallah saja ke? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau hang la ilaha illallah saja, aku tak mau lawan dengan hang. Tak suka. Kalau hang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, okey, jom kita berbincang. Pasal apa? Sebab hang mengaku Nabi Muhammad Rasul, hang mesti kena ikut dia. Sekali lagi hang nak bertujai dengan aku, hang mesti kena bertujai cara Rasulullah. Jangan sembang, oi ikut sunnah, yang ni kalau tak buat bid'ah. Tapi sekali lagi bila bertujai, Nabi pun lupa. Tak boleh. Lepas tu kita tak boleh berakhlak la ilaha illallah semata-mata. Dia kena Muhammadun Rasulullah. Ni Nabi apa? Aku diperintahkan untuk make sure orang semua la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hari ini semua orang nak la ilaha illallah saja. Muhammadun Rasulullah tak mau. Tafsir Quran nak tafsir sendiri. Dia tak mau pakai Muhammadun Rasulullah. Dia tak mau pakai Muhammadun Rasulullah. Nabi mai ajar dekat kita cara. Ambil cara Nabi. Jangan hentam ikut dan. Tengok Nabi kita apa lagi? Wa yuqimus salah, dan orang yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah mendirikan sembahyang. Kemudian wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Tak cukup. Baru 3 rukun Islam. Ada lagi 2. Puasa, haji. Tak ada dalam ni. Nabi bagi tahu, aku disuruh untuk memerangi orang supaya mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Di mana? Pasal apa tak sebut? Mesti ada sebab. Kita akan bincang. Saya akan terangkan. Fa idza fa'alu, sekiranya depa buat yang 3 hak tak sah tu, kalau depa semua buat, asamu, terpelihara, selamat. Selamat. Jangan cakap apa dah kat depa. Apa dia? Dima'ahum wa amwalahum. Nyawa mereka selamat, kita tak boleh buat naya kat mereka. Harta mereka selamat, kita tak boleh rampas harta mereka. Illa bihaqqil Islam. Kecualilah dengan sebab Islam. Oh, ada juga Islam yang suruh bunuh pula. Sekali lagi kita bincang.
wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan kita serahkan selebihnya kepada Allah Ta'ala ketika kita menghukum yang hujung tadi itu, bihaqqil Islam tadi itu. Sangkut tu wa hisabuhum tu, wa tu ambil daripada bihaqqil Islam, yang kita kata dibenarkan bunuh kerana hak Islam tu, wa hisabuhum, dan penilaian pasal yang tadi tu 'ala Allah Ta'ala, serah pada Allah Ta'ala. Allah suruh bunuh, kena bunuh. Habis contoh. Baik, jom kita tengok hadis Imam Bukhari Muslim, hadis sahih kan? Hadis sahih ni Imam Bukhari Muslim ni, sat lagi dalam hadis dia yang penutup sekali habaq saya, sebelum kita tutup majlis hari ni, sebab malam ni adalah malam yang ke-29 Safar, makna lagi 2 hari masuk Rabiul Awal, Maulid Nabi, dia punya bulan kelahiran Nabi Muhammad. Pesan kat saya, apa dia dalam hadis Imam Bukhari beritahu kat kita, saya akan huraikan tuan-tuan, saya takut terlupa. Okey, jom kita tengok balik apa dia. Nabi bagi tahu, Allah perintah aku, sebab itu ISIS salah, ekstremis salah. Sebab apa? Nabi dengan orang bukan Islam pun Nabi tenang. Nabi sampai buka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Tuan-tuan ambil nota ni semua siap-siap. Tak ingat tanya saya akan bagi tahu kat tuan-tuan. Masa zaman saya kecil-kecil dulu, maklumat susah nak dapat. Jadi ustaz banyak ajak kita akhlak. Sebab tu kita akhlak cantik, tapi mungkin maklumat kita tak berapa jelas sikit kadang-kadang. Tak ada masalah, lagi dewasa, lagi matang. Allah sebut apa ayat dia? Sebab ada orang bila dia dapat ilmu sekarang, dia akan, siapa sekarang saya baru tahu. Jangan takut. Sifat ilmu, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita tak akan dapat ilmu melainkan Allah izin. Sampai masa dapat. Kita tengok. Apa nama? Nabi mai buka kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Maknanya umur Nabi 61 tahun. Ketika perjanjian Hudaibiyah dicerobohi. Perjanjian Hudaibiyah 2 tahun sebelum tu, tahun ke-6. Perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6. Termeterai Nabi nak pergi Mekah, nak Madinah, Nabi mimpi, Nabi mangkit, Nabi ajak kawan-kawan pergi Mekah. Daripada Madinah jalan kaki sampai lagi 25 kilometer di Hudaibiyah, berhenti. Orang sana mai buat perjanjian, nama perjanjian Hudaibiyah. Tak bincang malam ni, kita tak bincang. Kita langkau sebab kita nak bincang hadis. Perjanjian termeterai di Hudaibiyah, orang Islam tahun ke-6 kena balik. Tahun ke-7 baru boleh mai buat haji balik. Dah buat haji, Nabi buat haji 4 kali. Pertama, ketika mana Nabi buat umrah 4 kali. Pertama, yang Hudaibiyah tu tak jadi, patah balik. Kedua, tahun ke-7. Ketiga, masa pembukaan kota Mekah. Keempat, masa buat haji wada. Nabi buat, boleh faham? Okey. Tengok saya. Nabi buat umrah 4 kali bukan alasan, tengok saya. Nabi buat umrah sikit, tak payah duk gatai nak buat banyak sangat lebih daripada Nabi. Jangan. Salah dalil dia tu. Itu salah, totally salah. Mana boleh ambil Nabi berulang lagu tu 4 kali, Nabi buat sikit 4 kali ya, hampa duk buat lebih-lebih, buat apa? Jangan. Nabi suruh kita pergi berulang ke Mekah, Madinah. Selama mana kita ada kudrat dan ada kekuatan, pi Mekah, Madinah banyak-banyak kali. Dalil dia mana? Nabi suruh ziarah Nabi. Kalau Nabi suruh sekali ziarah Nabi, Nabi akan katakan hadis, carilah peluang seumur hidup kamu sekali ziarah aku. Tak ada, Nabi tak kata begitu. Nabi suruh kita mai ziarah Nabi.
pasti akan dapat syafaat. Boleh faham? So dalil dia, kalau tuan-tuan dengar ada orang mai depan ni abang, tuan-tuan, berapa kali Nabi buat umrah? 4 kali. Banyak ke sikit? Sikit. Jadi tuan-tuan jangan duk buat umrah banyak-banyak. Yang tu salah. Totally salah. Tuan-tuan boleh angkat tangan, boleh bagi tahu, Ustaz, jangan ajak kami lagu tu. Kami orang mengaji kat sini. Boleh faham lah? Okey. Yang pertama. So bila janjian termeterai, Hudaibiyah, tahun ke-6 balik, tahun ke-7 mai. Tiba-tiba tahun ke-8 ada satu Bani Abu Bakar Islam. Mereka masuk Islam. Dalam perjanjian kata jangan tolong. Geng belah sana telah mencerobohi perjanjian. Maka Nabi angkut tentera, hantam, terus mai. Mereka takut, Nabi bawa. Satu riwayat kata setiap penjuru 10,000 tentera. Satu riwayat kata keseluruhan 10,000. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Sebab para sahabat ketika tu hampir dekat 200,000. Ramai. Masuk, mai, semua pakak berlari. Nabi mai ke arah kampung Nabi, Syekh Ali, tempat rumah Nabi lahir. Nabi punya rumah lahir maulid Nabi tu. Ni saya abang siap-siap dekat tuan-tuan. Saya beli 2-3 kitab-kitab lagi, baca kitab-kitab lama daripada pakar-pakar sejarah Haramain. Bukan ustaz cabuk macam saya ni. Bukan ustaz cabuk yang duk pergi umrah banyak-banyak kali ni, bukan. Ni pakar sejarah. Dia tulis buku, Dr. Nizar Mahmud nama dia. Dia tulis dalam buku dia, dia kata apa? Rumah perpustakaan tu adalah tapak yang sebenar rumah Nabi lahir. Pakar sebut. Orang Saudi sebut sebenarnya. Bukan kita. Jadi kalau siapa yang tak ada pakar tu tak payah. Tuan-tuan tak usah duk pergi sana, duk pergi kat rumah maulid Nabi tu bukan rumah dia. Bukan. Pasal apa? Pakar sebut. Kitab saya boleh bagi, rujukan saya boleh bagi, semua saya boleh bagi kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mahu. So pakar sebut. Perpustakaan dibina di atas rumah yang betul Nabi lahir. Itu dia perpustakaan. So dia duduk atas bukit sikit, kita kena naik tangga lagu tu tengok bukit. Kawasan ni nama dia Syekh Ali. Rumah Sayyidina Ali Abu Talib tepi sana. Rumah Tok Wan Nabi belah sini. Rumah Siti Khadijah belah sana. Kan Siti Khadijah naik atas nanti jumpa dengan Nabi Muhammad juga, betul? Sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. So mak ayah Nabi Abdullah, mak Nabi Siti Aminah binti Wahab, turun jumpa juga lagi. Jadi semua yang ada di kawasan tu adalah keluarga Nabi. Keluarga Nabi punya kawasan, Bani Syaibah, Bani Hashim, semua ada situ. Nabi masuk ke situ, buka kota Mekah. So bila Nabi buka kota Mekah, Nabi kata siapa masuk rumah Abu Sufyan. Rumah Abu Sufyan dekat Marwah. Dekat Bukit Marwah tu, dia petak lagu tu, dia tembok dia tu ada tempat kita duduk sa'i tu, Bukit Marwah. Hujung tu rumah Sayyidina Abu Sufyan. Kat penjuru tembok tu, rumah Abu Sufyan kat situ. So Nabi kata siapa masuk rumah Abu Sufyan, siapa masuk sini, semua selamat. So Nabi masuk, semua orang duduk kat Kaabah takut semua, kumpul semua. Nabi masuk, Nabi pi mula-mula, Nabi tawaf keliling Kaabah, Nabi jatuhkan semua berhala, Nabi tarik berhala. Ada 2 riwayat cerita dan dua-dua boleh jadi betul 2 masa yang sama. Satu, Nabi tarik dengan Nabi punya tongkat ataupun Nabi punya panah punya busa tu, Nabi tarik bagi jatuh. Satu lagi riwayat, Nabi letak aja atas batu tu, Nabi baca anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah, hancur. Tinggal debu. Tak ada masalah, tu mukjizat Nabi. Nabi tak ada masalah, Nabi bukan macam kita. Nabi tawaf bagi habis 7 musim bagi jatuh, Nabi masuk dalam Kaabah. Nabi masuk dalam Kaabah, pintu Kaabah buka, Nabi masuk, Nabi runtuhkan semua berhala yang ada dalam tu. Dah jatuh semua, buang kat luar. Nabi katuk pintu Kaabah. Nabi duduk dalam tu 3 orang. Nabi, Sayyidina Usamah dengan seorang lagi. Saya tak ingat siapa dia. Nanti tolong rujuk saya tengok siapa dia. Bulan depan boleh main beritahu kok lah. Saya terlupa siapa dia seorang. Ingat tak siapa dia?
Tak ingat, saya lupa. Saya ingat Nabi dengan Sayyidina Usamah. Sayyidina Usamah ni cucu kesayangan Nabi. Nabi ada anak angkat nama Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid bin Harithah ada anak nama Usamah bin Zaid bin Harithah. Ni dia ada dengan Nabi. Ada seorang lagi, saya tak ingat. Siapa boleh cari-cari, saya lagi bagi tahu kita abang. 3 orang Nabi katuk, 3 orang duk ada dalam tu. Nabi semayang ke arah mana? Tuan-tuan mesti nak tahu. Ni pintu Kaabah, Nabi kata berdepan pintu Kaabah Nabi semayang. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok suasana dalam Kaabah, berdepan pintu akan ada sejadah. Tu tempat Nabi semayang. Habis Nabi semayang, Nabi buka pintu. Orang semua kat luar ni ketak ni, musyrikin Mekah ni takut. Sebab apa? Ni semua muka-muka yang pukul Nabi, mengata Nabi, bunuh saudara Nabi, bunuh pakcik Nabi, bunuh adik-beradik Nabi. Ni semua ada dekat depan ni. Nabi buka pintu Kaabah, Nabi tengok mereka semua. Lepas tu Nabi tanya, apa-apa nampak dengan aku? Mereka abang kata, hang berlaku baik. Hang orang baik, keturunan hang pembaik, hang saudara kami. Masa tu baru mereka mengaku saudara lah, tak apalah, yang tu terpulang lah, tak ada masalah. Apa Nabi kata? Pilah hampa semua. Hampa semua aku bebaskan. Jadi orang biasa, tak ada masalah. Nabi ada kuasa genting orang-orang yang buat teruk ni, asas-asas kepada permusuhan Islam. Nabi ada dengan mereka. Tapi ketika itu Nabi maaf mereka semua pergi. Apa alasan kita hari ini nak bergaduh sesama Islam? Canggah. Itu Nabi kata, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia dekat sini tuan-tuan bulat, tarik kat situ, maksud an-nas dekat sini penyembah-penyembah berhala yang lawan orang Islam. Kalau bukan. Maksudnya bukan untuk memerangi an-nas kat sini termasuk orang Islam. Orang Islam pun manusia, tapi tak masuk ke dalam ni. Nabi duduk dengan orang bukan Islam. Nabi bagi maaf dekat mereka. Macam mana kita boleh tergamak sesama Islam sampai hari ini berantak, bergaduh sampai ke mahkamah dan sebagainya? Apa alasan? Nak menegakkan kebenaran antara kita dengan Nabi, siapa lebih benar? Jaga. Masuk tajuk ni juga. Zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, beliau hidup zaman Sayyidina Ali bergaduh dengan Sayyidina Muawiyah. Ini saya cerita sikit dekat tuan-tuan sebab tajuk dia. Aku diperintahkan untuk manusia mengucap syahadah, semayang, puasa. Nanti dulu, kenapa semayang dengan puasa? Kenapa semayang dengan zakat? Pasal apa puasa tak masuk dalam ni? Baik, tulis nota. Puasa tak termasuk dalam arahan perangi ataupun bunuh orang yang tak mau buat puasa, adalah kerana hukuman puasa, kita tangkap orang yang tak mau puasa, penjarakan dia, tahan dia, jangan bagi makan minum. Saat lagi time buka puasa, bagi dia makan, lepas dia balik, selesai. Boleh faham? Itu hukuman dia. Dia bukan hukum bunuh orang tak puasa ni. Tangkap dia, penjara dia, tahan dia, jangan bagi makan minum. Saat lagi waktu buka puasa, bagi dia makan. Lepas tu dapat nak lepas dia kan, nak bagi maaf kan, kemudian dia bukan bunuh. Orang yang tak semayang kena bunuh, sebab semayang adalah gambaran kepada Islam. Yang kedua, orang yang tak bayar zakat. Siapa yang start bunuh dulu? Sayyidina Abu Bakar. Apa nama perang dia? Ingat tak? Ingat tak? Yang Sayyidina Abu Bakar lawan Yamamah, Ghazwah Yamamah, perang Yamamah. Sayyidina Abu Bakar gerakkan orang, bunuh orang-orang yang dulu sahabat dengan Nabi, tapi lepas tu tak beriman dah. Mereka semua tak mau bayar zakat kepada Sayyidina Abu Bakar, bunuh. Perang. Ketika perang tu 70 orang para sahabat yang alim Al-Quran, hafizul Quran, mati. 70 orang. Maknanya perang. Sebab apa? Tak mau bayar zakat. Tapi haji tak. Haji tahun ni kalau tak boleh buat, tangguh tahun depan.
Tahun depan tak boleh buat, tangguh tahun satu lagi. Sebab apa? Dia letak dekat kemampuan. Jadi siapa yang tak boleh buat haji, siapa yang belum lagi boleh buat umrah, tak boleh marah, tak boleh perang, tak boleh marah, tak boleh faham. Semayang, zakat important. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah important. Itu maksudnya. Okey, jadi sambung tengok. Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ni, beliau sempat hidup zaman Sayyidina Ali apa kita kata, kena guna bahasa elok, ni orang syurga dua-dua ni. Berapa kita kata, ada ralat lah, ada ralat. Mungkin tuan-tuan nak dengar jugalah dia punya pasal apa jadi lagu tu. Macam saya katalah, ni bulan yang ke-10 kita mengaji hadis. Jadi ilmu hari ni dia lain sikit daripada selalu ringan-ringan. Hari ni sejarah-sejarah sikit. Ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, Sayyidina Osman naik menggantikan Sayyidina Umar. Ini memang layak, memang Nabi sebut. Orang tanya apa antara, tuan-tuan mesti nak baca, apa antara dalil. Sebab orang kata sepatutnya Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Osman. Jadi mana dalil-dalil dia? Ni ringan ya, ni dalil ringan ya. Antara dalil dia ialah suatu hari Nabi duduk, ada di kalangan sahabat yang pegang batu untuk zikir. Ada biji batu. Bukan main batu samban, bukan. Saya duk ingat main batu tu, duk pangkok lagu tu bukan. Mereka duduk dengan Nabi. Nabi ambil batu tu dalam tangan Nabi. Ini termasuk dalam khasa'is nubuwah, khususiat Nabi lah, Nabi punya speciality, mukjizat Nabi. Boleh baca dalam kitab-kitab macam kitab Wafa, kitab apa Syifa, ada. Pegang, Nabi buka tangan Nabi, kan ada batu. Para sahabat boleh dengar batu ni bunyi humming, macam bunyi lebah berzikir. Nabi kata, Nabi suruh Abu Bakar buka tangannya. Nabi letak dalam tangan Abu Bakar batu tu, dan Abu Bakar buka, berdengung tak. Ambil tangan Sayyidina Umar, tangan Sayyidina Osman. Nabi kata, mereka tiga-tiga ni akan jadi khalifah orang Islam. Ada dalil. Tu. Batu tu berdengung kat tangan dia. Bukan orang biasa. Jadi ingat, perlantikan para sahabat jadi ni bukan sesuatu yang senang-senang kita boleh nafi kata mereka ni semua bohong Sayyidina Ali. Tak semudah itu. Ingat mereka ni apa, bahasa kita apa? Ingat coknya boleh bohong lagu tu. Ingat Sayyidina Ali buta kayu. Ingat Sayyidina Abu Bakar tu hadap sangat nak jawatan. Bukan macam kita. Tuan-tuan jangan hitung para sahabat dengan mata kepala kita. Para sahabat ni Nabi kata apa? La tasubbu ashabi. Jangan siapa-siapa hina sahabat aku. Fa wallahi, demi Allah, kalau hampa derma sebesar bukit Uhud, hampa tak akan sama dengan secupak mereka ataupun setengah daripada cupak mereka. Kita dengan para sahabat bagi sebesar bukit Uhud, mereka bagi setengah cupak, menang mereka lagi daripada kita. Jadi jangan mulut kita yang hina ni nak pergi hina sahabat yang mulia lagu tu. Ikut dan. Jangan. Okey. So perantikan Sayyidina Abu Bakar betul, Sayyidina Umar betul. Sayyidina Osman lepas Sayyidina Umar dibay'ah oleh para sahabat. Banyak dalil Sayyidina Osman ni lebih utama. Banyak sangat dalil. Antaranya Nabi duduk dengan para sahabat 3 orang ni. Mula Nabi duduk seorang-seorang. Nabi celup kaki Nabi dekat dalam air. Musim panas. 2 kaki Nabi dalam air. Tengah Nabi duduk, pintu Nabi diketuk. Tok, 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 tok. Tengok Sayyidina Abu Bakar mai. As-Siddiq tak cakap banyak, tak kata apa. Tengok Nabi celup kaki dalam air. Aku kena membenarkan benda tu. Dia mai duduk sebelah Nabi, dia celup kaki dia dua-dua juga dalam air. Duduk 2 orang kat tepi tu. Duduk 2 orang duduk kat situ. Tok 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 tok. Sayyidina Umar pula mai. Tengok 2 orang buat. Dia orang kata apa? Sentiasa rujukkannya
Abu Bakar Rasulullah, Abu Bakar Rasulullah, Abu Bakar buat, mesti aku kena buat. Itu Sayyidina Umar. Sebab tu turun ke anak dia, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, tuan-tuan carilah dekat mana-mana, akan dikenali sebagai orang yang cukup suka meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak semayang dekat satu tempat, tapi tempat tu dia nampak Nabi semayang, Nabi naik unta. Dia naik unta pergi tang tu semayang. Kita tak pasal buat dulu tu. Ni Abdullah bin Umar, periwayat hadis ni lain macam. Lain macam. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar dulu, Sayyidina Umar nampak dia mai. Nabi nampak Sayyidina Umar mai, Nabi bawa keluar satu kaki Nabi, Sayyidina Abu Bakar bawa keluar satu kaki dia, Sayyidina Umar pula masuk satu kaki dia dalam. So ada 3 kaki duduk dalam tu. Celup. Musim panas. Tiba-tiba ketuk pintu yang seterusnya. Buka pintu, Nabi kata masuk. Sebab tahu tu Sayyidina Osman. Buka pintu, Sayyidina Osman. Nabi tawih angkat kaki Nabi keluar, Nabi katuk kaki Nabi. Hak tadi nampak betik tu, Nabi katuk. Hak Abu Bakar dengan Umar terkejut. Tadi dengan mereka tak buat apa. Duduk celup, relax . Dia tanya, ya Rasulullah, apa sebab tutup kaki? Nabi kata apa? Aku malu dengan orang yang malaikat pun malu dengan dia. Dia lagi pemalu daripada malaikat. Tu dia, Sayyidina Osman. Ini kemahir, cekang, bukan orang biasa. Level-level lawan malaikat. Kita nak lawan malaikat je lah. Mereka punya standard bukan sesama manusia. Lawan malaikat. Wahal dia orang biasa. Nabi kata apa? Aku malu dengan orang yang malaikat pun malu dengan dia. Makna dia lagi pemalu daripada malaikat. Punya baik dia, Sayyidina Osman ni. Luar biasa. Luar biasa. Banyaklah. Tu, perigi-perigi orang Islam yang susah, semua dia yang beli. Mana ada orang mampu? Dia seorang. Jadi memang layak dia jadi khalifah. Berapa tahun Sayyidina Osman memerintah? 12 tahun. 6 tahun pertama cantik. Masuk 6 tahun kedua mula berlaku pergolakan. 6 tahun lama. Bergolak. Naiklah kumpulan. Ada 3 kumpulan. Salah satu daripada 3 ni, tuan-tuan tengok saya. Siapa yang mengaji malam ni dengar elok-elok. Golongan ni yang paling saya tak suka. Tuan-tuan pun kena tak suka golongan ni juga. Bukan sebab saya, sebab kita umat Islam. Siapa dia golongan ni? Golongan Khawarij. Mereka belah lu pun tak, belah ni pun tak. Dia memihak dengan musuh Islam, tapi orang Islam. Ini jahat ni. Tuan-tuan tengok apa jadi kat kita. Tengok sejarah daripada dulu zaman Nabi sampai kepada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu dan juga zaman Turki Osmaniyah, sama aja. Orang ni ada juga. Khawarij ni juga. Tuan-tuan tengok saya. Yalah, kita dah dewasa kan. Benda ni tuan-tuan kena tahu. Tuan-tuan kena tanam dalam keluarga. Dalam keluarga kita pun ada bangsa ni juga. Apa dia? Kata orang, sekiranya tuan-tuan ambil semut merah, tuan-tuan ambil semut hitam, tuan-tuan bubuh dalam satu bekah, mereka boleh berselisih jalan lagu tu, tak kacau. Tuan-tuan letak mereka duduk lagu tu, angkat penghadang lagu tu, mereka akan duduk elok. Dia ni cari makanan, dia ni cari makanan. Tapi bila tuan-tuan pegang bekah rumah mereka tu, tuan-tuan goncang lagu tu, saat lagi semut merah akan bunuh semut hitam akan bunuh semut merah. Sebab apa? Bagi semut merah, semut hitam adalah jahat. Bagi semut hitam, semut merah adalah jahat. Soalan saya sekarang, siapa yang jahat? Orang yang goncang bekah tadi tu, yang tu Khawarij. Tuan-tuan dah dewasa, tuan-tuan kena kenal orang macam ni. Siapa dia yang duk goncang ni benda, bagi semua orang bergaduh sampai terlupa benda apa sebenarnya yang kita kena bincang.
Tuan-tuan kena cerdik. Orang kata, ini semua Freemason. Wallahu a'lam, tak tahu. Yang ni semua Yahudi. Wallahu a'lam, tak tahu. Tapi tuan-tuan, kita kena buka mata. Dia bukan masalah nak bincang, nak gaduh, dah. Kita kenal, kita akan asingkan diri. Hati-hati. Hati-hati. Khawarij ni, dia ketika mana peperangan Jamal, dia ada satu lagi nama, hak yang Saidina Ali dengan Saidina Muawiyah tulis, yang ni namanya peperangan sifil. Kalau Saidina Ali dengan Siti Aisyah tu peperangan Jamal, dia ada satu lagi pula. Tengok saya, ketika para sahabat berdepan, ini ditulis di dalam sejarah. Bayangkan Saidina Ali champion, Sayyidina Talhah, Sayyidina Muawiyah, semua ni champion perang. Maknanya mereka kalau tarik pedang, tak orang mati, mereka mati. Dua tu ya. Memang musuh tengok mereka dalam medan perang, lari. Punya cengih mereka. Bila kedua-dua mereka berdepan, terror dengan terror, siapa pun tak tarik pedang. Disebut dalam sejarah, tak ada siapa tarik pedang. Siapa yang tarik pedang, saya tanya tuan-tuan? Khawarij. Mereka bahagi dua kumpulan, mereka geng. Mereka bahagi dua kumpulan, seorang masuk kumpulan ni, seorang masuk kumpulan ni. Yang ni sorak mengata kawan ni sorak mengata kawan ni, tengah-tengah bergaduh, mereka lari. Benda ni berlaku dalam masyarakat. Ada tukang tiup semboyan bagi orang bergaduh, tapi mereka lari, mereka tak ada apa. Ini jahat. Ini jahat. Oi Ali, hamba belakang punya sorak. Sana punya. Wahal kedua-dua dia yang ni bukan daripada kalangan sahabat yang ada. Tarik pedang, mengata, pergi keluar, dia ni keluar. Wahal depan ni Khawarij. Lawan. Cedera seorang. Sorak, lawan. Sayyidina Osman ketika dibunuh, dia sedang membaca Al-Quran. Sebab tu untuk kita orang Islam, even ulama-ulama yang jauh lebih alim daripada saya, mengakui kebenaran benda tu. Sebab tu dalam Quran kita dulu-dulu, dekat kalimah wal yatalattaf akan dikalakan warna merah dalam suratul Kahfi. Sebab apa? Disitulah tumpahnya darah Sayyidina Osman. Quran kita nama resam Osmani, mesti kena ingat kat beliau. Atas tangan beliau Quran terjadi, dibukukan sampai hari ini, semua orang boleh baca. Dia tengah mengaji, orang main bunuh dia, 2 orang. Siapa dia? Khawarij. Dia bukan belah Sayyidina Ali, dia bukan belah Muawiyah, bukan dia. Bunuh Sayyidina Osman. Bila bunuh, Muawiyah mula bersuara, Sayyidina Ali mula bersuara. Muawiyah daripada keturunan Sayyidina Osman. Dia kata cari pembunuh Sayyidina Osman. Sayyidina Ali kata sekarang tengah genting, benda tengah tak teratur. Takkan kita nak cari pembunuh Sayyidina Osman yang seorang saja? Lagipun pembunuh dia kita kena siasat. Ni negara tengah kacau. Tak setuju. Gaduh. Saya pesan dekat kita, Nabi mendapat arahan untuk memerangi orang, tapi Nabi tunjuk dekat kita macam mana cara nak buat. Nabi tak suruh pun hantam semua orang ikut, dan apatah lagi sesama Islam. Ni kita yang duduk dalam ni yang duduk ni sekarang ni, yang sat lagi akan dengar suara qomat yang sama, duduk dalam masjid yang sama. Kita ni semua jangan bergaduh. Tengok muka ni kalau jumpa kat luar, jangan bergaduh. Ni geng masjid ni. Ini geng hadis 40 ni. Jangan. Tak setuju macam mana? Sembang. Kita manusia, ada bahasa. Sembang. Tengok. Penutup. Bismillah lah. Balik. Habis dah. Tengok saya. 2 benda. Satu hadis tadi, satu ni. Tengok ni.
kita sesama Islam, terutamanya zaman internet, tuan-tuan lagi tak kenal siapa dia Khawarij. Betul tak betul? Ini especially kepada ibu-ibu, bapa-bapa. Hak muda-muda saya tak takut, mereka relax. Hak dewasa ni sebab baru kenal internet ni kan, baru tahu macam mana nak forward message kan, baru tahu macam mana nak hantar gambar kan, baru tahu selfie baru kenal kan. Ni yang mana orang dewasa ni, ibu-ibu, bapa-bapa ni, tolong dengar saya bagi tahu. Dalam internet ni bukan semua betul. Dia boleh ada orang yang tak rasa bersalah pun mengaku nama ustaz, cakap 2-3 patah benda baik, lepas tu dia akan hasut orang untuk buat jahat. Penuh. Bayangkan secara bersemuka ada Khawarij, tambah sekarang tuan-tuan tak jumpa muka, punya banyak orang-orang akan buat semata-mata nak bagi kita bergaduh. Kita kena cukup cerdik dah untuk kenal benda tu. Kita kena cukup cerdik untuk kenal benda tu. Jangan asal dapat benda forward, terutamanya bab halal, makan, minum, bab apa nama bid'ah dan sebagainya, ikut dan yang kita bagi. Jangan buat itu. Ilmu nak elok main mengaji masjid. Yang dalam internet ni tambahan. Video-video yang mana saya buat tu, itu video tambahan. Nak mengaji main masjid, yang tu video tambahan. Sampai bila kita hanya nak ambil yang tambahan? Jangan. Jadi please, ayah ibu, terlalu banyak orang-orang yang perangai Khawarij ni dalam internet. Banyak. Ada yang saya ni, benda ni susah saya nak bercakap. Kalau duduk 2-3 orang boleh lah abang. Ada orang yang dibayar 25,000, 30,000 untuk memburukkan seorang ustaz. Ni di belakang tabir punya cerita ayah ibu. Ayah buat saja bagi buruk satu orang, dalam akaun ada 25,000. Mau tak suka? Ketika tu apa pendirian kita? Ni ibu-ibu, tambah maaf, mungkin ada ibu-ibu yang kita yang mana kena bela anak, jaga careful. Yang mana kita duk kena bela anak, mungkin suami sakit dan sebagainya, hidup sempit. Mereka main kat kita. Kak buat lagu ni, musuh dengan ustaz-ustaz ni, nah 25,000 ambil. Nilai yang saya cakap tu nilai yang betul. Tapi benda apa nak cakap tu saya tak boleh nak cakap. Bukan bohong. Punya banyak. Jadi saya mohon, kita satu masjid kan. Yang dekat sini jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Ada selisih, sembang. Mem sembang. Sembang, siapa yang mula tinggi suara, kalau tengah sembang, ada je yang tinggi suara, berhenti dah, jangan sembang. Duduk diam, pergi balik lena, pergi ambil wuduk ke apa, semayang, baca Quran, saya pergi sembang balik. Sembang ni kalau bahasa utara kita ni sembang sampai kiamat. Sembang sampai gajah terbang, sembang sampai pokok melayang. Tu kita. Mana sembang anytime. Kedai kopi, kedai mamak semua duk ada geng kita. Ni tak payah duk tunggu kafe-kafe pun, kami tak payah tunggu kafe, bawa pokok ketapang pun jadi. Ni geng kita ni semua. Jadi kalau ada masalah, sembang. Rasa nak tinggi suara, berhenti. Patah balik. Esok jumpa, sembang lain. Dia bukan kata nak kena habis hari ni. Kita pun dah 10 bulan tak habis-habis. Boleh So jangan ada di kalangan kita yang begitu. Jaga akhlak kita, jaga peribadi kita, tunjuk cara orang yang semayang, tunjuk cara orang yang ada akhlak, tunjuk cara orang yang mengaji. Setakat selisih dengan orang yang bukan Islam pun Nabi tenang, apatah lagi sesama Islam. Sebab tu ayat dia apa? Last, Muhammadun Rasulullah. Nabi itu Rasulullah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Orang yang geng dengan Nabi,
Dengan orang bukan Islam dia akan tegas, tetapi sesama dia sayang. Hari ni yang duk bawa pergi mahkamah kes apa semua ni, dengan orang bukan Islam, amboi bukan baik. Dengan orang Islam, oi, bukan main. Tu dalil Quran terbalik tu. Balik. Contohnya jaga diri. Kita orang mengaji. Buat cara orang mengaji. Ingat, baik bukan maksud jadi kebau. Dalam cerita sang kancil, kebau baik baik. Tapi asyik duk kena aja. Bukan yang tu maksud saya. Jadi orang yang cerdik. Penutup hadis Imam Bukhari. Tuan-tuan tengok saya. Imam Bukhari Asy-Syafi'i. Pensyarah dia punya orang yang mensyarahkan hadis Imam Bukhari tu, yang beribu tu, nama orang yang buat kitab dia Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya mazhab juga. Ya, sama geng dengan kita. Dia tulis dalam tu. Dia kata Abu Lahab dia mesti kena synchronize. Dalam Quran ada cerita Abu Lahab, ringat untuk kita. Abu Jahal tak ada cerita dia. Nama Abu Jahal mana ada? Nama Abu apa nama siapa yang geng? Umayyah mana ada? Umayyah bin Khalaf, tuan kepada Bilal. Hak pukul Bilal lu. Anak dia Safwan letak batu atas Bilal lu. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Dia kata, hak tadi yang gaduh dengan Sayyidina Ali tu Muawiyah. Bercampur aduk nama dah sekali lagi. Tengok saya sebut. Semua nama orang jahat tu tak ada. Abu Lahab ada. Pasal apa? Peringatan untuk kita. Kenapa? Abu Lahab 6 bulan sebelum dia mati, Allah dah habaq dah dia masuk syurga. Patutnya anytime dia boleh ubah dengan mengatakan, Muhammad, hang baca tabat yada kat aku, kata aku masuk neraka. Lah ni aku nak buktikan Quran hang salah, aku nak angkat syahadah. Dia boleh. Tapi Allah tak bagi. Boleh faham? Kenapa cerita dia kita kena ingat? Sebab dia bersangkut rapat dengan Nabi kita. Ketika Nabi lahir, dia antara orang yang paling happy Nabi lahir. Itu istilah dia. Dia orang yang paling seronok Nabi kita lahir. Dia lawan dengan Nabi kita masa Nabi dapat wahyu. Sebelum tu, dia angkat Nabi, dia keliling Kaabah junjung Nabi kita masa baby lahir. Siapa? Abu Lahab. Disebabkan itu ulama tulis dalam Imam Bukhari ni, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ni. Ni kitab yang paling sahih lepas Quran. Dia kata apa? Lau kana hadza kafiran jaa zammuhu tabbat yadak fi apa nama mukhlida fi apa, dan sekiranya kafir ini Abu Lahab, jelas Allah menghina dia dalam Quran, tetapi Allah memberikan kelonggaran dekat dia. Setiap hari Isnin akan keluar ayam daripada celah jari dia di dalam neraka untuk dia minum menghilangkan dahaga setiap hari Isnin. Kenapa? Kerana dia seronok sekali dengan Nabi lahir. Maka ulama tanya dekat kita dalam Imam Bukhari ni, apa pendapat ibu-ibu, ayah-ayah yang kita suruh sambut maulid Nabi lahir setiap tahun, dan kita bukan orang kafir, kita orang Islam. Apa ganjarannya Allah sedia untuk tuan-tuan dan saya? Ini ulama tanya. Ini dalam kitab Imam Bukhari sebut. Maka 2 hari lagi masuk Rabiul Awal. Ubah suasana rumah kita. Ra'i Nabi lahir. Baca selawat sebanyak-banyaknya. Habaq ke anak-anak kita siapa dia Nabi Muhammad. Baca nama-nama Nabi Muhammad. Buat semua benar. Sebab apa? Kegembiraan ini diambil kira. Dalam Al-Quran Allah sebut. Saya sebab kuliah ni last. Lepas tu kena tunggu sebulan pula dan habis maulid lah. Jadi Quran sebut apa dia? Orang yang bersama Nabi ni dia kata apa? Wa'azzaruhu bukan.
Macam ayat dah. Allah. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Internet lah. Siapa handphone boleh tulis Jawi? Hak yang dah masuk Islam sikit handphone dah. Tak ada, semua kapiak lagi. Tak boleh tulis Jawi, tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina walladhi nattaba. Saya abang copy paste search, saya tulis ayat Quran. Okey. Wa azzaruhu wa nasaru wattaba'an nural ladzi unzila ma'ah. Nah ni, copy paste yang lain. Tengok ayat berapa? Dapat tak? Ini bukan saya, ayat Quran ni. Yang saya kata, kunci dia happy. Nabi lahir mesti kena tunjuk happy. Ayat berapa? Surah. Wah. Surah Al-A'raf ayat 150. Buka. Surah Al-A'raf ayat 150. Ni untuk maulid Nabi ni. Dalil dia sini. Ada? Dapat? Apa ayat dah? 150. Dapat? Al-A'raf. Apa dia? Bukan, cantik-cantik. Fi Taurat wal Injil lah. Ayat ini. Ayat dia. Falladzina amanu bihi. Tu ayat dia bawah tu. Tengok saya baca. Sik baik ingat. Terima kasih. Bawah dia punya rangkap dia yang bawah. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu. Betul? Betul. Wa azzaruhu wa nasaruhu. Betul. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Betul? Dan orang-orang yang, apa terjemahannya? Baca bawah dia. Dan mereka yang beriman dengan Nabi tersebut. Tu. Dan orang-orang yang beriman dengan Nabi wa'azzaruhu, mesti kena memuliakan Nabi. Mesti kena happy, hypekan Nabi punya kelahiran, hypekan diri Nabi dalam keluarga. Mesti. Wa'azzaruhu, Allah suruh muliakan Nabi, mesti nombor satu. Tu ayat dia apa? Tengok saya. Wallazina amanu, lepas beriman, wa'azzaruhu, mesti kena muliakan Nabi dulu. Baru wa nasaruhu, baru tolong Nabi. Barulah wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, barulah menurut ajaran Nabi kita. Sebelum menurut ajaran, muliakan Nabi tu nombor satu. Ayat Quran tu kronologi tu. Wow tu. Dan selepas beriman mereka memuliakan, dan selepas memuliakan, dan selepas itu, dan susunan dia Allah susun. Kita mesti kena muliakan Nabi Muhammad. Tambah pula di hari kelahiran beliau, di bulan kelahiran beliau. Mesti kena, bukan saya, Allah yang suruh. Anda beriman, anda kena muliakan Nabi. Itu jawapannya. Sebab itu semua orang daripada zaman Nabi Adam main dengan nama Nabi Muhammad, mereka akan cerita semulia-mulianya punya cerita. Nabi Adam cerita kat Nabi Syekh, Nabi Syekh cerita kat anak dia, Nabi Ibrahim cerita kat Nabi Ismail, Nabi Ismail cerita, Nabi Musa cerita dekat umat dia. Semua akan cerita. Tu tuan-tuan kena baca kitab terbaik. Dia tak boleh baca kitab lagu ni. Dalam ni dia tak ada cerita tu. Semua nabi-nabi, hatta kepada binatang kepada anak dia, kepada cucu dia, mereka akan cerita kepada dia. Pasal apa? Kena memuliakan Nabi. Kalau siapa mengaku beriman, muliakan Nabi, itu nombor satu. Boleh tak? Selamat
memeriahkan bulan Rabiul Awal kelahiran Nabi ini dengan kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad. Ceritalah macam-macam, buatlah macam-macam majlis, tambah-tambah ni. Kalau tak silap saya ni, geng-geng 786 ni, geng-geng 786 kita ni hafal silsilah Nabi ni dulu, amalan-amalan orang dulu-dulu. Geng-geng 786 ni silsilah Nabi cukup hafal. Siapa isteri Nabi, siapa lah ni dah mula longgak, perkemas balik, ikat balik bagi elok balik. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan memuliakan tuan-tuan semua. Selamat menyambut bulan Rabiul Awal. Semoga Allah ampun dosa tuan-tuan dan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bulan depan tajuk best berkaitan dengan hal ini juga, kait dia bid'ah juga. Apa yang saya suruh kamu buat, yang mana saya tegah kamu jangan buat. Habis itu yang mana khilaf, tu selalu kata apa-apa dia bulan depan punya perbincangan insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.